Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So, cikgu nak sambung part yang kedua soalan Selangor 6 hingga 10. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-6. Rajah 5 menunjukkan rantau blorek yang memuaskan tiga ketaksamaan linear. Menunjukkan bilangan baju X seluar Y yang dibawa oleh Adrian untuk menghadiri kursus di luar negeri selama sebulan. Okey, so daripada graf nyatakan kesemua ketaksamaan. So kita ada tiga ketaksamaan. So pelajar take note dekat sini. Okey, lebih besar, lebih besar. Okey, kanan dan atas. Kanan, atas. Okey, lebih kecil. Kiri dan bawah. Mudah je. Okey, so kita tengok ketaksamaan yang pertama. So dekat sini ni ialah garisan putus-putus. Ni ialah Y. Okey, sama dengan X. So dia garisan putus-putus dan lorek belah bawah. Jadi Y okey lebih kecil daripada X. Okey, ni poin yang pertama. Okey, poin yang kedua. Ni persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua kita boleh ambil kat sini garisan putus-putus ni. X lebih kecil daripada 11. Okey, so lebih kecil belah kiri. Dan kita ada yang ketiga, 3Y sama dengan X. Maksudnya 3Y sekarang ni dia lebih besar belah atas. Lebih besar atau sama. Kenapa ada sama? Dia garisan solid. Daripada X. Okey, so kita ada tiga ketaksamaan linear. 1, 2 dan 3. Okey, so ketiga-tiga ni kita kena tulis kat sini lah. Okey, di ruang jawapan. Okey. So, tiga ketaksamaan cikgu tulis sini. 1, 2 dan 3. Okey, tentukan bilangan maksimum seluar panjang yang dibawa. Okey, dia nak bilangan maksimum seluar panjang yang dibawa. So, seluar mana seluar? Seluar ialah Y. Ni paksi Y. Paksi Y ni ialah seluar. Paksi X ialah baju. So, bilangan maksimum dia mesti paling tinggi sekali dekat sini. Okey, so berapa ni? 11. So, dekat sini cikgu dapat seluar yang dibawa maksimum cikgu dapat dekat sini. Sini maksimum paling tinggi sekali. So, cikgu dapat 11. Maksimum 11. Okey, tapi kalau tengok skema jawapan dia maksimum dia 9. So, pelajar boleh komen lah kalau ada berlaku kesilapan dekat sini. Boleh komen di YouTube cikgu lah. Okey, so settle soalan 9. Kita pergi kepada soalan 10. Okey, soalan favorite cikgu. Soalan 10. Okey, Encik Malik membeli insurans kebakaran untuk rumahnya bernilai 600,000. So, insurans 600,000 dengan polisi insurans kebakaran yang dibeli mempunyai peruntukan co-insurans 90%. Okey, so kalau co-insurans yang ni dalam video cikgu banyak kali cikgu cerita co-insurans. So, co-insurans dia tulis kat sini 90%. 90%. Okey, apa dia co-insurans? Mesti ada perkataan perkongsian lah. Perkongsian. Kongsian antara syarikat dan pemegang polisi. Okey, pemegang polisi ni Encik Malik lah. Kalau 90% maksudnya syarikat 90. Okey, Encik Malik 10. Ni co-insurans. Okey. Daripada nilai boleh insurans hartanya dan 5,000 deductible. Okey, so deductible pun pelajar kena tahulah deductible. Apa dia deductible? Pemegang polisi bayar sebelum membuat tuntutan. Membuat
tuntutan atau pampasan. Tuntutan atau pampasan. Yang ni kena tahu. Okey. Sebab untuk soalan KSSM, mungkin dia akan tanya teori jugalah. So, kena tahu. Okey. So, deductible dia ialah RM5,000. Okey. Rumah Encik Malik telah mengalami kebakaran. Jika Encik Malik telah menginsurans rumahnya dengan jumlah RM400,000. So, menginsurans rumah dia RM400,000 dan telah menerima pampasan sebanyak RM75,000. Hitung jumlah kerugian daripada kebakaran tersebut. Okey, so sekarang ni kita kena tengok. Kalau ni Cik Malik menginsurans rumahnya. Okey, first kali dia kena kira jumlah insurans yang harus dibeli dululah. So, yang harus dibeli, okey, 90% daripada RM600,000. So, cikgu tulis kat sini dulu. Okey. So, insurans yang harus dibeli dulu. Harus dibeli. Okey. 90% daripada RM600,000. So, berapa dia dapat ni? Okey. So, 90 per 100. Okey, darab dengan RM600,000. 600 tu 2, 3. Okey, sepatutnya dia kena beli insurans ni RM540,000. Ni poin yang pertama. Kita kena tahulah. Okey, so sekarang ni dia tak beli RM540,000. Dia hanya beli RM400,000. Okey, so untuk formula dan dia terima pampasan RM75,000. Okey, untuk soalan pampasan. So, kita ada formula pampasan. Okey, sama dengan insurans yang dibeli bahagi dengan insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian tolak dengan deductible. Okey, yang ni formula ni pelajar kena tahulah. Okey, untuk jawab soalan ni. So, kita tengok pampasan dia berapa? RM75,000. Okey, soalan dia nak hitung kerugian. Dia nak kerugian. So, pampasan dia RM75,000. RM75,000 sama dengan insurans yang dia beli RM400,000. Okey, bahagi dengan RM540,000 insurans yang harus dibeli. Okey, darab dengan kerugian. So, kita nak kerugian. Cikgu andaikan kerugian ni X lah. Okey, tolak dengan deductible. So, deductible dia berapa? RM5,000. Okey, so macam mana kita nak kira? Mudah RM5,000 buat datang sini senang. So, RM75,000 tambah dengan RM5,000, so RM80,000. Okey, sama dengan RM400,000. So, cikgu kira terus. RM400,000. Tu 2, 3. Bahagi dengan RM540,000. So, kita dapat 0.74. Okey. 0.74X. So, kita nak X lah kerugian. So, RM80,000 bahagi dengan 0.74. Okey, so RM80,000 tu 2, 3. Bahagi dengan jawapan kita tadi. So, kita dapat RM108,000. X 108,000. RM108,000 ni ialah kerugian dia lah. So, cikgu tulis balik kerugian 108,000. Okey, settle untuk soalan ni. Okey, kita sambung soalan yang ke-8. Okey. Soalan 8. Okey, Puan Tan memiliki sebuah rumah di Sri Damansara dan
sebuah rumah di di Petaling Jaya. Okey, beliau tinggal di rumah Sri Damansara. Okey, dan mempunyai nilai tahunan sebanyak 18,000. So Sri Damansara 18,000 dan menyewakan rumah di Petaling Jaya dengan kadar 1,400 sebulan. Okey. Pada bulan Februari 2022, beliau telah menerima bil cukai pintu bagi tahun 2022 untuk kedua-dua rumahnya. Okey, diberi kadar cukai pintu untuk rumah di Sri Damansara dan Petaling Jaya masing-masing 8% dan 6.5%. Okey, maksudnya rumah dia dekat sini. Kita take note sikit, diberi kadar cukai pintu untuk rumahnya di Sri Damansara. Okey, Sri Damansara 8%. Okey. Dan Petaling Jaya 6.5%. Okey, hitung jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Tan untuk setiap setengah tahun. Okey, so setengah tahun maksudnya setahun bahagi 2 lah. So sekarang ni kita kira dulu rumah Sri Damansara dulu. Okey, so cikgu kira kat bawah. Sri Damansara mana? Okey, Sri Damansara. Okey, so Sri Damansara kita ada Sri Damansara tahunan dia 18,000. So 18,000 setahun Okey, didarab dengan berapa persen Sri Damansara tadi 8%. So 8%. Okey, so kita kira 18,000. Okey, darab dengan 8%. 8/100. 8% lah. Okey, so kita dapat 1440. 1440. Okey, so settle Sri Damansara. Kita kira untuk Sri Petaling ataupun Petaling Jaya. Sorry Petaling Jaya. Petaling Jaya. So dekat sini dia bagi PJ. Di mana PJ? Petaling Jaya dengan kadar 1,400 sebulan. So kena tukar pada tahun dululah. Okey, 1,400 didarab dengan 12. So kita kira setahun dulu. Setahun. Okey, so 1,400 darab dengan 12. So kita dapat 16,800. So 16,800. Okey, so kita nak kira cukai dia. Cukai. So 16,800 didarabkan dengan berapa persen PJ tu? 6.5%. So 6.5%. So kita kira dapat darab dengan 6.5%. 6.5%. So dapat 1,092. 2092. Okey, jadi cukai untuk kedua-dua rumah dia. Cukai tahunan 2 buah rumah. Cikgu tulis sini 2 buah rumah. So kita dapat 1440 tambah dengan 1092. So kita dapat tambah dengan 1440. So 2,532. 2,532. Okey, ni untuk setahun. Soalan dia nak setiap setengah tahun. Okey, maksudnya bahagi 2 lah.
Okey, so cikgu bahagi 2. So, kita dapat jawapan akhir dia. Bahagi dengan 2. So, kita dapat 1266. 1266. Okey, so settle untuk soalan ni. So, kita tengok markah dia. So, 5 markah 5 markah. Okey, biasanya kita kira ada pengiraan 1, 2. So, dekat sini pun sama juga. Bila dia bagi bulanan, kita tukar kepada tahun ni. Ni sebenarnya 1 markah ni. Okey, dan jawapan akhir dia 1 markah lah. Okey, dan last kali. Untuk setengah tahun 1 markah. So, 5 markah. Okey, settle soalan yang ke-8. Kita pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, luas permukaan melengkung L. Okey, bagi sebuah kon berubah secara langsung dengan jejari tapaknya dan tinggi condongnya S. Okey, maksudnya kena tulis dulu persamaan senang Okey, L berubah secara langsung dengan jejari tapaknya J dan condong dia S. So, J dan S lah. Okey. Diberi bahawa L dia 392 apabila diameter tapaknya ialah 14. So, dia bagi kat sini diameter. Diameter 14. Okey, dan S dia 16. S ni satah condong lah. Okey, so diameter kita tahu bila ada satu bulatan, so diameter dia yang lalu tengah ni lah 14. Jadi bermakna jejari dia 7, kat sini pun 7 juga. Sebab soalan dia dekat sini, L berubah secara langsung kepada jejari tapak dia. Okey, so ungkapkan L dalam sebutan J dan S. So bila kita nak ungkapkan yang ni, so, kena cari nilai K dululah. Okay, so L sama dengan KJS. Kita masuk nilai. So, L dia dah bagi 392 apabila diameter tapaknya. Okay, maksudnya 392 ni L 392 sama dengan K. Jejari dia kita ambil 7 lah. Okey, dan S dia satah ataupun tinggi condong dia 16. So, dekat sini kita kira. Okey, so cikgu kira. 7 darab dengan 16. 7 darab dengan 16. Okey, so kita dapat 112. 392 sama dengan 112. K, nak cari K. 392 bahagi dengan 112. So, kita akan dapat 392 bahagi dengan jawapan kita tadi. So, kita dapat 3.5. Okey, 3.5 K. So, bila dia minta kita ungkapkan, so kita salin balik. So, L sama dengan 3.5 JS. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey. Cikgu nak bagi markah. So, markah yang pertama kita cari K lah. Ni kita masuk dalam semua persamaan ni. Kat sini 1 markah. So, dapat K 1 markah dan ungkapkan L dalam sebutan J dan S ni 1 markah. So, 3 markah. Mudah sangat-sangat. Okey, so kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk part yang kedua. Okay, soalan 10. Rajah 6 menunjukkan graf OB. Mana OB? So, OB Okey, yang mewakili gerakan zarah P. So, dekat sini OP ni ialah zarah P. Zarah P. Okey, manakala
graf OCDE. Mana OC? OCDE. Okey, so yang ni mewakili zarah Q. So zarah Q. Itu buat warna hijau. Yang ni zarah Q, zarah Q. Okey. Zarah Q untuk tempoh T saat. Okey, first kali pelajar. Bila pelajar dapat graf laju masa. Okey, sebelum ni cikgu dah bincang So, laju melawan masa. Pelajar kena take note dah 3 perkara. Yang pertama sekali kecerunan. So, kecerunan ni menunjukkan pecutan. Ni pelajar kena tahu. Dan luas graf. So, luas ialah jarak. Ni kena tahulah. Okey, dan kita tengok pecutan. Apa formula pecutan? So, kita ambil daripada atas. Laju bahagi dengan masa. Okey, atau istilah lain apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar perubahan lah. Kadar perubahan. So, kita ambil dekat atas laju. Kalau soalan dia tanya kadar perubahan laju, tu ialah pecutan. So, yang ni je pelajar kena tahu. Okey, kita tengok soalan. Nyatakan laju seragam dalam meter per saat bagi zarah Q. Mana zarah Q? So, zarah Q dekat sini. Okey, so ni zarah Q. So, dia nak laju seragam zarah Q. So, zarah Q kat sini So, laju seragam dia dekat sini lah. So, automatik pelajar boleh tulis 16. Unit dah ada MS negatif 1. So, settle satu soalan. Okey, soalan yang kedua. Pada T saat beza antara jarak. Okey, so ni beza antara jarak yang dilalui zarah P dan zarah Q ialah 24. So, beza dia 24. Maksudnya, P tolak Q dapat 24 lah. P tolak dengan Q dapat 24. Okey, so hitung nilai T. Okey, mudah untuk soalan ni. Jadi, kena kira jarak satu-satulah. Okey, first kali kita kira jarak segitiga. Zarah P dulu Zarah P ni, yang ni lah. Yang ni yang P ni. Okey. P ni yang ni. Okey, so kita kira P dululah. P formula dia segitiga lah. Segitiga. P dulu P 1/2 darab dengan tapak dia dekat sini. Darab dengan T. Darab dengan tinggi dia. So, tinggi dia 16. Okey, so settle untuk P. Q. Kita tengok Q. Q ni yang besar ni Cikgu buat warna merah lah Q. Clear sikit. Ni ialah Q. Okey, Q ni ialah mewakili trapezium lah. So, trapezium. So, 1/2 A tambah B darab dengan C. So, A, B dan C. Okey, so kita masukkan tolak dengan Q tadi 1/2. A dia berapa? A dia tadi, A dia kat sini T tolak 12. T tolak 12. Okey, tambah dengan B dia. So, B dia kat sini T. Okey, darab dengan tinggi dia C ni 16. So, 16 sama dengan 24. So, kita boleh selesaikan lah. T darab dengan 16. 16T bahagi dengan 2. So, dekat sini kita dapat 8T. Okey, tolak. So, cikgu selesaikan dalam bracket. T, yang ni potong 2 kali 1, 2 kali 8. Senang Okey, T tambah T. So, kita dapat 2T. Okey, 2T. Yang ni break 2T. So, tolak
tolak dengan 12. Okey, so yang ni sebenarnya ada bracket ni, sama dengan 24. Okey, so bila kita buang bracket tu dia jadi lain lah. Okey, so cikgu selesaikan. Betul tak ni cikgu buat ni? So 8T tolak 2T tolak-tolak tambah dengan 12 sama dengan 24. 8T tolak 2T, so 6T. Sama dengan 12 bawa pergi sebelah. So 24 tolak dengan 12. So dapat 12. T 12 bahagi dengan 6. So dapat 2. Logik tak T ni 2? So kita tengok T ni 2 tak logik Okey, so bermakna kat sini tak perlu bracket dah ni. Sekejap Okey, minta maaf sedikit pembetulan. Yang ni cikgu tak darab pun dengan 8 tadi. So cikgu padam balik. Cikgu tertinggal 8 tu. Okey, so dekat sini kan darab dengan 8 dekat sini. Cikgu tertinggal. So 8 darab dengan 2T. So 8T tolak dengan, so kita clear kat sini dulu. 8 darab dengan 2. So 16T tolak dengan 8 darab dengan 12. Jangan salah lagi sudah 8 darab dengan 12. So kita dapat 96. Okey. Sama dengan 24. So cikgu selesaikan. 8T tolak 16T. Okey, tolak-tolak jadi tambah Tambah dengan 96 sama dengan 24. So 8T tolak 16T. So tolak 8T lah. Okey, sama dengan 96, 24 tolak dengan 96. So, kita dapat 24 tolak dengan 24 tolak dengan 96. So, kita akan dapat negatif 72. So, negatif 72. So, cikgu kira dekat bawah lah. So, negatif 8T sama dengan negatif 72. So, potong-potong Negatif-negatif ni potong. So, T sama dengan 72 bahagi dengan 8. 72 bahagi dengan 8. So, kita dapat 9. Tak logik juga ni 9 ni. Sekejap. Lagi sekali kita semak. Okey, lagi sekali last pembetulan minta maaf pelajar. Okey, so sekarang ni yang Q kita dapat 16T tolak dengan 96 kat sini. Okey, bermakna Q tolak P baru kita dapat jawapan dia Maksudnya kat sini 16T okey, tolak dengan 96. Okey, yang besar tolak yang kecil lah. Tolak dengan 8T sama dengan 24. So, yang ni baru kita dapat jawapan. 16T tolak 8T. So, kita dapat 8T sama dengan 96. Bawa pergi sebelah 24. Tambah dengan 96. So, 120. Jadi, T sama dengan 120 bahagi dengan 8. Baru dapat jawapan dia. 15. Barulah logik Okey, so rasanya itu saja untuk kali ini. Minta maaf agak panjang untuk soalan yang ke-10 Okey, yang penting pelajar clear lah. Okey, pelajar boleh lajukan, pelajar boleh skip untuk yang salah tadi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.